Selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan mempelajari 3.3 darah manusia. Di akhir pembelajaran diharapkan pelajar dapat menyatakan semua komponen darah dengan betul, menyatakan fungsi setiap komponen darah, menyatakan sekurang-kurangnya satu ciri sel darah merah dan sel darah putih. Darah manusia terdiri daripada dua komponen iaitu 55% daripada darah merupakan plasma darah iaitu pendalir kuning pucat. 45% merupakan sel-sel darah. Perubatan yang mengkaji darah serta penyakit-penyakit berkaitan dengan darah dipanggil ahli hematologi. Bagi mengkaji komponen darah perlu diasingkan menggunakan kaedah emparan. Melalui kaedah emparan, darah dipisahkan kepada komponen-komponennya mengikut ketumpatan. 55% daripada darah merupakan bendalir kuning pucat yang berada di atas hasil daripada emparan merupakan plasma darah, manakala 45% daripada darah merupakan sel-sel darah iaitu sel darah merah, sel darah putih dan juga platelet. Mari kita kaji komponen-komponen komponen darah. Plasma merupakan cecair kuning pucat. Berfungsi bagi mengangkut nutrien, oksigen terlarut, hormon, enzim, antibodi dan segala keperluan ke sel badan. Plasma juga mengangkut bahan kumuh dan haba-haba berlebihan untuk disingkirkan. Sel darah merah. Sel darah merah juga dikenali sebagai eritrosit, berfungsi mengangkut oksigen dalam bentuk oksihemoglobin ke sel-sel badan. Sel darah merah juga mengangkut karbon dioksida daripada sel badan untuk disingkirkan. Bagi menjalankan fungsi ini, sel darah merah tidak mempunyai nukleus supaya mempunyai ruang untuk mengangkut oksigen. Sel darah merah berbentuk dwicekung. Bentuk dwicekung membolehkan sel darah merah mempunyai nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang besar supaya lebih banyak oksigen dapat diangkut. Sel darah merah mempunyai pigmen hemoglobin, pigmen berwarna merah yang menjadikan darah berwarna merah. Pigmen hemoglobin bergabung dengan oksigen dalam pengangkutan oksigen. Sel darah merah dihasilkan di sumsum tulang, bertahan selama 100 hingga 120 hari dan seterusnya dimusnahkan di hati dan limfa. Bagi manusia yang kekurangan sel darah merah, orang-orang yang kekurangan sel darah merah, kita katakan mengalami anemia. Kebiasaannya anemia terjadi kepada golongan ibu-ibu mengandung. Oleh itu, ibu-ibu menghabiskan untuk mengambil makanan yang kaya dengan zat besi seperti kerang, hati ayam dan bayam untuk menambahkan darah merah. Seterusnya, sel darah putih. Sel darah putih juga dikenali sebagai leukosit. Sel darah putih berfungsi untuk memusnahkan patogen dan melawan penyakit. Maka sel darah putih bertindak sebagai senjata kita dan merupakan sebahagian daripada sistem pertahanan badan. Sel darah putih menghasilkan antibodi. Berbeza daripada sel darah merah, sel darah putih mempunyai nukleus, tidak mempunyai bentuk sekata, bersaiz lebih besar daripada sel darah merah, dihasilkan di sumsum tulang dan di nodus limfa serta dimusnahkan di hati dan limfa. Orang yang mempunyai bilangan sel darah merah yang terlalu banyak, sel darah putih yang terlalu banyak, kita katakan mengalami leukemia. Leukemia agak berbahaya kerana bila sel darah putih adalah dalam jumlah yang berlebihan, maka akan berlaku kekurangan dalam sel darah merah kerana sel darah putih memusnahkan sel darah merah. Seterusnya, platelet. Platelet berfungsi bagi membantu pembekuan darah sewaktu luka. Bersaiz kecil, tidak mempunyai nukleus, tidak mempunyai bentuk sekata, dihasilkan di sumsum tulang dan dimusnahkan di hati dan limfa. Biasanya bila kita lihat apabila kita luka selepas seketika,
tiada pengaliran darah keluar daripada kawasan luka. Ini disebabkan oleh platelet yang akan membentuk satu jaringan untuk menutup permukaan luka supaya darah tidak keluar. Ini kita namakan sebagai pembekuan darah. Jumpa lagi pada pembelajaran seterusnya.